Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Bertemu kembali dalam episod yang baru untuk Ekonomi Tingkatan 5. Saya, Cikgu Siva, akan meneruskan pengajaran untuk subjek ekonomi bagi Tingkatan 5. Tingkatan 5 Ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, tahniah kerana anda masih bersama-sama dengan saya untuk meneruskan pengajaran subjek ekonomi untuk Tingkatan 5. Dengan berjayanya, anda telah berjaya untuk mengikuti topik-topik yang penting untuk tingkatan 4. Maka pada kali ini, dalam episod ini, cikgu akan menerangkan lebih mendalam bagi subjek ataupun topik yang terlibat dalam tingkatan 5. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat dulu apakah sinopsis untuk tingkatan 5. Sinopsis bab tingkatan 5 terbahagi kepada dua tema, iaitu tema pertama berkaitan dengan ekonomi dan kerajaan dan tema dua berkaitan dengan Malaysia dan ekonomi global. Pelajar-pelajar sekalian, berbeza dengan tingkatan 4, tingkatan 5 kita akan menjurus kepada subjek ataupun aspek makroekonomi. Di mana di tingkatan 4 kita menjurus kepada mikroekonomi, manakala di tingkatan 5 di aspek makroekonomi. Perbezaannya adalah, kalau anda masih ingat, di mikroekonomi kita menjurus kepada dua aspek, iaitu isi rumah dan firma. Berbeza pula di tingkatan 5, kita akan menjurus kepada aspek kerajaan. Itu yang membezakan di antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat tema pertama untuk tingkatan 5 bab ini. Tema pertama, ekonomi dan kerajaan. Di dalam tema ini, terbagi kepada 3 aspek yang dititikberatkan ataupun subtopiknya adalah peranan kerajaan dalam ekonomi, penunjuk ekonomi, dan alat dasar ekonomi. Di antara subtopik yang akan kita pelajari dalam ekonomi dan kerajaan. Ekonomi dan kerajaan, peranan kerajaan dalam ekonomi. Unit pertama, peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Pelajar-pelajar sekalian, dalam subtopik yang pertama, kita akan mempelajari bagaimanakah kerajaan memainkan peranan sebagai pengeluar dan pada masa yang sama sebagai majikan. Itulah yang akan dilihat dengan lebih mendalam untuk subtopik pertama. Mari kita lihat dengan lebih mendalam untuk subtopik ini. Pengenalan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam mana-mana negara untuk merancang dan menggubal dasar-dasar berhubung dengan masyarakat dalam sesebuah negara. Sebarang dasar atau keputusan yang dilaksanakan sudah pasti bagi tujuan mengutamakan kebajikan masyarakat, ataupun dalam alih bahasa dipanggil welfare for the community. Pelajar-pelajar sekalian, dalam pengenalan itu tadi, kata kunci yang anda perlu utamakan adalah peranan kerajaan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat. Nescaya, mana-mana negara di dalam dunia ini, itulah yang merupakan matlamat utama. Di sini, kita akan menjurus lebih mendalam bagaimanakah konsep ataupun matlamat ini dicapai ataupun diutamakan di negara kita. Sebab itulah, dalam subtopik ini, kita akan melihat apakah peranan kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai menjaga kebajikan masyarakat. Berdasarkan pengenalan itu tadi, maka peranan kerajaan dalam negara terbagi kepada dua, pengeluar dan majikan. Peranan kerajaan dalam negara, pengeluar. Sebagai motif utama kerajaan adalah berperanan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, salah satu langkah dalam mencapai motif di atas adalah dengan mengeluarkan barang awam dan barang sosial bagi rakyat tanpa mengira latar belakang politik ataupun bangsa. Kata kunci untuk barang awam ataupun dalam alih bahasa Inggeris dipanggil public goods. Pelajar-pelajar sekalian, di tingkatan 4 anda mempelajari pengeluar adalah firma.
Bagaimana pula kini pengeluar adalah kerajaan? Kemungkinan besar anda keliru dengan konsep pengeluar. Ingat pelajar-pelajar, di tingkatan 4, pengeluar merujuk kepada barang dan perkhidmatan. Sudah pasti, firma memainkan peranan sebagai pengeluar. Tetapi di tingkatan 5, pengeluar di sini merujuk kepada kerajaan, di mana barang awam dan barang sosial dikeluarkan oleh kerajaan. Maka, konsep yang diguna pakai masih sama, iaitu pengeluar. Maka, di sini, barang awam dan barang sosial adalah barang yang dikeluarkan oleh kerajaan. Adakah barang awam dan barang sosial sama ataupun berbeza? Untuk mencari perbezaan dan persamaan, mari kita lihat slide seterusnya. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada paparan di kaca TV anda, dapat memberikan perbezaan yang ketara di antara perbezaan barang awam dan barang sosial. Ini kerana barang awam dapatlah didefinisikan sebagai barang untuk kesejahteraan semua orang. Berbeza pula dengan barang sosial, di mana barang sosial ini memberi kepentingan terbesar dalam individu ataupun dalam sesuatu masyarakat. Berbeza pula barang awam, penawarannya selalunya terhad. Ini kerana di tingkatan 4 anda telah mempelajari kerajaan juga menghadapi kekurangan. Nescaya barang awam tidak boleh ada pengecualian penggunaan, kerana barang awam ini dikeluarkan kepada semua individu ataupun semua individu layak untuk menggunakan barang awam tersebut. Dari segi bayaran, tidak dikenakan bayaran. Walaupun dikenakan bayaran, adalah bayaran minimum. Pelajar-pelajar sekalian, perbezaan itu tadi sudah pasti anda dapat mengetahui jauh berbeza di antara barang awam dan barang sosial. Sudah pasti, barang awam ni adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Berbeza dengan barang sosial, baik diberi ataupun dikeluarkan, ini dapat menambahkan lagi kepentingan ataupun kebaikan pada negara. Itulah yang dapat membezakan di antara kedua-dua jenis barang. Sudah pasti, anda ingin tahu apakah contoh barang tersebut. Di antara contoh barang awam adalah hospital. Kerana hospital adalah penting yang perlu disediakan oleh kerajaan bagi kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Berbeza pula barang sosial, kesihatan, pendidikan adalah di antara barang sosial yang perlu ada bagi tujuan kepentingan bagi negara tersebut dalam meningkatkan produktiviti dan pembangunan ekonomi negara. Maka kedua-dua perbezaan ini dapat membezakan di antara barang awam dan barang sosial. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun cikgu terangkan bahawa peranan kerajaan dalam negara, salah satu peranan adalah sebagai pengeluar. Kata kunci di sini, pengeluar mengeluarkan barang awam dan barang sosial. Dan anda telah mengetahui perbezaan kedua-dua barang tersebut. Sudah pasti, ia merupakan peranan kerajaan. Mari kita lihat pula peranan kedua, peranan kerajaan dalam negara. Peranan kerajaan dalam negara, majikan. Pihak kerajaan turut menawarkan peluang pekerjaan. Selain dari sektor swasta, sektor kerajaan turut menawarkan pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Hampir lebih dari 35% guna tenaga di Malaysia adalah dalam sektor awam. Pelajar-pelajar sekalian, sudah pasti anda telah pun arif bahawa kebanyakan individu yang bekerja mempunyai dua pilihan, sama ada bekerja di sektor swasta dan bekerja di sektor awam. Kita telah membincangkan lebih mendalam sektor swasta di tingkatan 4, iaitu firma. Maka, kerajaan juga menawarkan pekerjaan kepada sektor awam ataupun kepada masyarakat. Maka, sudah pastilah salah satu peranan kerajaan sebagai majikan. Kerana hampir 35% penduduk di negara kita bekerja di sektor awam. Maka peranan kerajaan juga memainkan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara kita, di mana peluang pekerjaan merupakan nadi utama dalam pembangunan ekonomi negara kita. Mari kita lihat huraian seterusnya.
Di antara kebaikan yang ditawarkan kesan peluang kerja pada masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dapat meningkatkan kuasa beli, menggalakkan permintaan dalam negara. Pelajar-pelajar sekalian, kesimpulan sebagai seorang pengeluar dan juga majikan sudah pasti dengan adanya peluang pekerjaan nescaya dapat meningkatkan kuasa beli. Hubungan di antara pekerjaan dan kuasa beli anda telah pelajari di tingkatan 4. Sudah pasti dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh kerajaan, maka kemampuan individu ataupun masyarakat dalam negara tersebut mempunyai kuasa beli yang tinggi. Sekiranya kuasa beli wujud, maka permintaan wujud dalam negara tersebut. Maka permintaan membawa kepada pembangunan ekonomi negara tersebut. Dengan ini, dapatlah disimpulkan bahawa peluang pekerjaan mempunyai kebaikan yang sangat penting, di mana memberikan ataupun menggalakkan permintaan dalam negara, pada masa yang sama permintaan terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dapat dibeli kesan daripada peluang pekerjaan yang ditawarkan. Sudah pasti sekiranya kerajaan tidak menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat, sudah pasti mereka tidak mempunyai peluang pekerjaan. Maka di mana mereka mendapat kerjaya? Tanpa kerjaya sudah pasti tiada permintaan. Maka hubungan kedua-dua sinonim ini amatlah sinonim, di mana peluang pekerjaan memberi kebaikan kepada pembangunan ekonomi negara. Maka itulah kesimpulan yang cikgu boleh simpulkan dengan peranan kedua, iaitu kerajaan memainkan peranan sebagai majikan. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada huraian itu tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa kerajaan memainkan peranan yang penting dalam negara kita, iaitu sebagai seorang pengeluar dan juga majikan. Itulah kesimpulan yang kita boleh simpulkan dalam subtopik kali ini. Bagi memberikan pendedahan yang lebih mendalam, menguji sama ada anda memahami topik yang kita pelajari hari ini, mari kita lihat soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan: antara yang berikut, yang manakah peranan kerajaan dalam ekonomi negara? 1. Pengeluar barang awam. Pilihan kedua, menjaga kebajikan sosial. Pilihan ketiga, merancang tindakan bersama pihak swasta. Pilihan keempat, hubungan dua hala dengan negara luar. Pilihannya A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, dan D. 3 dan 4. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya anda memperhatikan kehendak soalan ini, di mana kehendak soalan ini adalah untuk menguji ataupun ingin mengetahui apakah peranan kerajaan dalam negara. Sekiranya kita imbas pilihan yang diberi, sudah pasti jawapan pertama dan jawapan kedua adalah tepat. Walau bagaimanapun, kalau anda melihat pilihan jawapan yang keempat masih tepat, kerana peranan kerajaan adalah mengadakan hubungan dua hala dengan negara luar. Walau bagaimanapun, dalam konsep yang kita pelajari dalam subtopik ini, tiada berkaitan dengan hubungan dua hala, di mana kerajaan hanya berperanan sebagai pengeluar dan juga majikan. Maka jawapannya adalah A, 1 dan 2. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan unsur subtopik yang pertama. Cikgu sangat berharap subtopik ini telah memberikan pendedahan yang mendalam untuk membolehkan anda memahami untuk subtopik yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada subtopik yang seterusnya. Salam sejahtera dan jumpa lagi.